penggunaan drone adalah 100% dilarang. Sebab apa? Kat sana mereka ni bangunan-bangunan yang sangat-sangat sensitif dan drone memang tidak boleh digunakan. Kalau kalau kita bawa drone daripada negara lain, contohnya daripada Malaysia, katakanlah kita nak shoot di airport tu, kita dah ada masalah. Mereka rampas, ataupun kalau bernasib baik mereka tak rampas, mereka akan simpan. Kita keluar daripada Mesir tu, kita boleh ambil balik, tetapi kena denda dalam 2,000-3,000 geni. Katakanlah kita nak shoot menggunakan drone di sana, kita perlu mendapatkan kebenaran permit daripada pihak kedutaan terlebih dahulu. Katakanlah orang Malaysia nak datang, dia kena hubungi pihak kedutaan besar Malaysia Kairah dahulu, dan pihak kedutaan akan dapatkan permit daripada diorang. Tapi permit tu itu makan masa dan terpulang. Kadang-kadang lulus, kadang-kadang tak lulus. Ada kelulusan barulah mereka boleh bawa drone itu. Yang boleh. Tapi biasanya mereka akan follow lah di mana mereka nak shoot menggunakan drone. Pengalaman saya, ada setengah-setengah pantai yang tidak boleh kita shoot sebab dia memerlukan permit. Katakanlah di Mesir ni, kekurangan dia adalah setiap pantai-pantai tu dia dah ada tuan-tuan dia. Dia tak ada public punya pantai. Yang tempat yang mandi lah. Kalau kata tempat yang tu tak boleh mandi, memang orang public boleh pergi. Tapi kalau kita nak terjun nak mandi, kebanyakan pantai yang macam tu dipunyai oleh hotel-hotel. Itu memang private punya beach. Tetapi kalau kita nak shoot, walaupun kita adalah pelanggan hotel tersebut, dia tak benarkan. Pernahlah saya bergaduh sekali. Bergaduh sampai hilang mood saya lah nak shoot. Sebab saya tanya kenapa tak boleh shoot. Dia kata sebab kau punya kamera ada zoom. Kita macam mana itu fahaman dia orang. Apa zoom? Kamera saya punya lens 17-40. Zoom pun tak guna, bukan boleh tengok dari jauh. Itulah kekurangan. Lepas tu dia kata satu lagi, kau pakai tripod. Mana boleh dia kata shoot pakai tripod ni mamnu. Saya kata aku di klien hotel kau ni, takkan tak boleh shoot. Panggil manager sekarang. Kita ni garang sikit dengan Arab ni. Sebab pengalaman dengan Arab ni dah banyak yang pahit-pahit. So kita kena garang sikit dengan diorang. So dia panggil manager. Dan manager kita perkenalkan kita ni pegawai kedutaan, dan mereka minta maaf. Dia kata boleh shoot, tafaddal. Tapi mood kita dah tak ada. So saya tinggalkan macam tu saja, belah macam tu saja. Kadang-kadang di tempat-tempat tertentu yang saya pergi, saya macam bila kita dah pacak tripod macam risau. Takut ada orang ganggu dan sebagainya. Dan pernah pengalaman saya, orang minta saya alihkan saya punya tools. Dia kata kawasan ni tak boleh nak ambil gambar. Itu pun pernah berlaku. Yang first tadi yang saya cerita, saya nak masuk tak boleh. Yang ni saya dah pacak tripod, dia kata adal makan mamnu. Jadi saya terpaksa bungkus dan pergi tempat lain. Tapi ada setengah hotel-hotel yang membenarkan. So saya lebih selesa lah kalau saya punya pendekatan untuk shoot landscape. Saya pergi satu hotel sebagai contoh, dan tempat tu memang cantik, pantai dia. Saya biasanya akan pergi dekat dia punya kaunter dan tanya siapa yang boleh temankan saya untuk shoot. Kita bayar sedikit pada orang yang bantu kita, itu memang kita boleh shoot daripada pagi sampai tengah. Itu biasanya tak ada isu. Kecuali kalau kita berminat untuk shoot di kawasan-kawasan padang pasir, yang itu insya-Allah tidak ada isu langsung. Terutama mereka yang padang pasir ni, kita kena ada permit. Maknanya permit ni bukan kita yang minta lah. Biasa travel agency yang akan minta permit untuk pergi ke kawasan padang pasir. Kawasan padang pasir ni kita boleh shoot Milky Way. Kemudian kita boleh shoot sunset, sunrise. Ada setengah-setengah di padang pasir yang jauh tu, di kawasan Kairah, kita akan dapat ada tasik yang cantik, yang kita boleh tengok macam pantai tu. Kita boleh shoot foreground, background yang sangat cantik di kawasan padang pasir. Itu yang itu kita bebas nak shoot daripada pagi sampai malam. Kebanyakan kalau kita nak shoot turis-turis yang pergi dekat sana pun, itu tak ada isu. Biasanya turis ni dia memang okey kalau kita nak shoot mereka, aktiviti diorang dan sebagainya. Dan kalau anda seorang peminat siluet, padang pasir adalah tempat yang sangat cantik untuk shoot siluet. Saya drive balik kerja, memang hari-hari saya boleh tengok. Dia tak ada jerbu-jerbu macam kita. Dan dia punya matahari dia memang cantik-cantik lah. Orang kata telur masin sebiji tu memang senang-senang je nak dapat. Kadang-kadang di kawasan padang pasir ada juga aktiviti masyarakat setempat. Masyarakat setempat ni yang dah biasa dengan turis, kita shoot lah. Mereka tak peduli pun, itu tak ada masalah. Kita pun tak kena bayar. Kalau kita nak shoot, kata nak shoot portrait yang
Kadang-kadang kita nak tengok skin tone dia cantik-cantik kan. Lepas tu dengan pemakaian, dia punya pakaian dia. Kalau itulah shoot dia, itu kita bayar sikit dan kita tak ada masalah. Efek, kalau kita tunjuk gambar dekat dia orang, mereka akan happy lah tengok gambar dia orang dalam kita punya kamera. Okay, untuk kita nak shoot dekat piramid, harus diingat yang pertama, kita kena ingat tempat tu berbayar. Kalau kita nak masuk, lebih kurang dalam 180 geni. Harga sekarang dia harga meningkat. Kalau pegawai kedutaan, kalau zaman dulu masa first second year saya masuk, pegawai kedutaan free. Sekarang ni hanya ambassador saja yang boleh masuk. Itu yang pertama. Dan dekat sana, sebelum saya cerita terus tentang kata fotografi di kawasan piramid, saya nak ceritakan budaya di kawasan piramid ni, orang-orang pekerja-pekerja di sana, peniaga-peniaga di sana. Budaya di orang ni, mereka akan mendekati turis, mereka akan cuba untuk kata mengenakan cas lah, tak kira apa, mereka cuba kononnya untuk bantu turis. Sebagai contoh dia bantu kita ambil gambar dengan handphone kita, ambil gambar, lepas tu dia bagi handphone dekat kita, dia minta duit. Kata, aku ni orang susah, bagilah aku 200-300 geni, ataupun kau bagilah aku $20 kan. Pandai pula. Kadang-kadang dengan orang-orang Malaysia, dia boleh cakap Melayu. Awak Malaysia, saya mau 20 geni, sebagai contoh. Harus diingat, kena berhati-hati dengan tu. Walaupun dia ajar kita macam mana nak letakkan jari kita, nak bagi ngam dengan piramid ke atas tu kan, dia ambil gambar, sekejap lagi dia minta duit. So perangai-perangai dia orang dekat sana harus berhati-hati. Dia tawarkan kita untuk bergambar dengan unta. Kata silakan free ya bergambar. Kata sila. Tu kan dia minta 100 geni. Kau pakai unta aku kan, penat-penat aku bela unta, kau bagi aku 100 geni. Jadi di piramid di kawasan tersebut, sebagai turis kita kena berhati-hati. Kita kemungkinan asyik kena tipu saja. Kadang-kadang dia bagi kita serban Arab tu, dia kata cuba pakai, dia kata hazah sadaqah, ini sedekah. Lepas tu kita pakai, bila kita pakaikan, lepas tu kata kau bagilah aku sedikit duit, dia kata sebab penat bawa benda-benda ni semua kan. Lepas tu terpaksalah turis tu bayar 200-300 lebih. Itu kena berhati-hati dekat sana, sebab budaya dia begitu. Daripada segi fotografi, di sana mereka membenarkan apa saja tool fotografi. Bawa tripod memang dibenarkan. Kita nak shoot tool yang contohnya kita nak guna lens yang besar-besar, tak ada isu. Tidak ada, kecuali kalau kita nak masuk ada kawasan piramid yang kita nak masuk ke dalam, itu kamera dia kena bayar. So kita boleh bawa masuk DSLR kita dan kita bayar sedikit duit. So dekat sana kita boleh shoot landscape dan juga shoot portrait, shoot turis, shoot pekerja-pekerja diorang, itu tak ada isu. Cuma bagi mereka yang meminati, orang kata bergenre sunset, sunrise atau shoot piramid ni, sunset kita nak shoot memang problem, sebab dia buka, tak silap saya, sehingga 5 petang saja piramid. Kalau kita nak pergi berdekatan nak shoot sunset, memang jaranglah kita dapat peluang tersebut. Dan kita pun susah juga kalau kita nak shoot pada waktu malam lah di kawasan piramid, sebab piramid ni memang 100% dijaga oleh tentera dan juga polis di kawasan sana. Nak masuk pun straight. Lepas tu dia tak boleh masuk pada waktu-waktu yang dilarang. Itu problem dia lah shoot piramid. Dan yang menarik lagi, yang kita boleh shoot untuk di kawasan piramid, kita boleh tengok beberapa kebudayaan orang-orang Mesir di sana. Contohnya mereka menawarkan aktiviti berkuda. Itu memang aktiviti tetap di sana dan memang terlalu ramai yang menggunakan perkhidmatan kuda ni, dan juga unta. Kalau kita nak naik unta, cuma kena tahan bau dia sikit lah. Bau unta ni lain macam sikit. Cuma kena pandai, kita sebagai turis kena pandai tawar-menawar. Katalah dia letak harga 300, kita kata aku ada 100 saja. So kau nak, kau ambil, tak nak aku cari unta lain. Itu dah dia punya cara dia. Okeylah, kau ambil lah. Kalau orang tu pergi cari unta lain, memang dia rugi. Saya nasihatkan mereka yang mempunyai tools yang banyak, saya nasihatkan supaya berhati-hati. Kawasan tu memang, orang kata di Mesir ni, terutama kalau kita menggunakan taksi, Grab dan sebagainya, so kita kena berhati-hatilah. Tools-tools yang mahal-mahal ni, so kita kena, kalau boleh jangan letakkan di boot kereta. Kalau boleh kita duduk di belakang, duduk sebelah kita saja. Ya? Kalau kita pergi di masjid-masjid sebagai contoh, kalau kita solat, kita kena letakkan di sebelah kita tools-tools yang mahal-mahal,
Sebab kita memang terdedah risiko pencurian di sana. Kalau kita peminat, orang kata travel dengan menggunakan 4x4, harus ingat yang pertama kita tak boleh drive sendiri. Yang pertama nak masuk 4x4 kena ada driver Arab yang bawa, dan driver ni perlu memohon permit untuk masuk ke tempat tu. Sebab kawasan di Mesir ni kawasan yang kita kena berjaga-jaga. Kadang-kadang ada serangan-serangan daripada teroris dan sebagainya. Tempat-tempat yang panas-panas ni kena dapatkan permit daripada Keselamatan Mesir. Dan kebiasaannya pakej-pakej yang ditawarkan dia ada pelbagai. Ada pakej yang kita pergi separuh jalan, patah balik, dia pusing dia. Ada yang kita pergi boleh berkemah, dan mereka sediakan makan minum semua, mereka sediakan, dan mereka akan buat, dia akan pusing lah. Kalau in fact ada setengah-setengah driver-driver ni yang dah biasa dengan fotografer, mereka boleh advise kita, di tempat ni biasa turis ambil Milky Way sebagai contoh. Dan kadang-kadang nak ambil Milky Way ni, problem dia kita tak tahu, kita tak nampak dengan mata kasar kita. Jadi biasa guider ni akan bagi tahu ni kalau you shoot ni. In fact saya pernah jumpa guider yang boleh ajar kita setting berapa second untuk Milky Way. Saya kata terror juga dia ni kan. Sebab macam mana you ada kamera? Tak ada kamera pun. Dia kata biasa turis setting macam ni, dia kata. Ada tahu kanan ni shutter speed, ISO berapa, dia akan nasihat kita. Tetapi kalau kita bernasib baik, kita akan tengok Milky Way tu dengan orang kata dengan mata kasar kita. In fact kalau kita bawa tripod pun dia dah tegur dah. Dia bawa buat apa? Sebab kebanyakan bangunan-bangunan di sana mereka ada sensor yang nak masuk kan, ada security memang straight sikit di sana. Kalau benda tu berbunyi, mereka akan tanya apa benda yang kau bawa dan sebagainya. Bawa tripod, kenapa tripod? Takkan kita nak cerita aku nak naik atas, nak shoot cityscape? Memang problem. Itu memang problem. Kalau kita pergi tepi jalan, kawasan jambatan ni, saya lupa nak beritahu, jambatan satu lagi tempat yang sensitif, tak boleh shoot jambatan. Dia takut, dia kebanyakan dia beranggapan bahawa kata mungkin boleh berlaku keganasan ni, orang akan target dekat jambatan. Kita pacak tripod, memang tak silap kena kebalai lah kita. Okay, sebab itulah saya nak shoot jambatan, saya memang tak ada satu shot pun shot jambatan. So memang pernah ditegur lah. Kita masa tu saya bawa tripod dan saya ditegur oleh polis trafik. Dia kata kalau kau nak ambil gambar kat sini kan, tak boleh. Cakap macam tu. Saya balik lah.